Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Hussein Kedah dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan beliau sekat mana tu? Dan bagai yang hara atas orang yang junub. Dan bagai yang hara atas orang yang junub itu 6 perkara. Bagai ataupun perkara yang hara dibuat, yakni berdosa buat. Bagi orang yang tengah junub. Orang yang junub maka hukum dia berdosa dia buat benda ni. Ni perkara ni. Kalau dia kata halal, boleh jadi jatuh kufur kerana benda haram. Tiba-tiba dia kata boleh pula. Pertamanya sembahyang mutlakon. Sembahyang gapo-gapo hukumnya tak boleh. Kita tengah junub, kita sembahyang fardu tak boleh. Sembahyang sunat tak boleh. Sembahyang qadha tak boleh. Sembahyang hajat tak boleh. Sembahyang makruh tak boleh. Semua jenis sembahyang tak boleh hukum dia. Sembahyang mutlakon. Ataupun benda hak kait hukum serupa dengan sembahyang. Seperti sujud sawi. Seperti sujud tilawah. Seperti sujud syukur. Tak boleh buat berlaku. Kedua, tawaf mutlakon. Tawaf. Kita nak tawaf fardu tak boleh. Tawaf sunat tak boleh. Semua jenis tawaf. Tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf wadak, semua tak boleh berlaku. Lepas tu, orang junub ni tak boleh masuk tawaf kerana di samping tak boleh tawaf kerana Kaabah duduk dalam masjid. Nak tawaf lagu mana? Sebab syarat tawaf kena dalam masjid. Ketiganya menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Sentuh Al-Quran yakni sentuh mushaf Al-Quran ataupun Al-Quran yang ditulis untuk belajar. Tak boleh. Manakala Al-Quran yang ditulis kerana nak buat hiasan. Al-Quran ditulis kerana nak buat azimat. Al-Quran kecil tu. Ataupun ikutlah Al-Quran gapo dia ditulis untuk buat hiasan ke. Maka tu disentuh tidak syarat ada air sembahyang. Keempatnya menanggung akan Al-Quran. Saat ni tu. Menanggung ni pegang. Tak boleh pegang Al-Quran. Sama ada kita pegang tu, kita tanggung Al-Quran, tidak sentuh Al-Quran. Al-Quran duduk dalam supik, duduk dalam plastik, kita pun pegang plastik tu. Tak boleh juga kerana menanggung Al-Quran juga. Kelima, membaca akan Al-Quran. Sekalipun, jikalau satu huruf sekalipun. Nun. Qaf. Sekalipun jika dikosak dengan dia Quran. Jika dikosak Quran, maka hukum dia haram. Kalau sebut nun, dia mau kosak Al-Quran. Dia kosak huruf nun sahaja. Keenamnya berhenti di dalam masjid. Duduk dalam masjid. Apa maksud berhenti? Duduk cokoh. Duduk senyap dalam masjid. Jelas. Manakala kalau dia berjalan dikira berhenti. Ya. Jika masuk dan keluar pintu yang sama. Seorang ni masuk pintu ni. Masuk ya jalan tak berhenti pun. Tubik pintu yang sama. Maka hukum dia haram kerana dipanggil berhenti di dalam Al-Quran. Manakala masuk pintu lain, keluar pintu lain, masuk pintu ni, keluar pintu depan ni. Maka dipanggil lalu, tak dipanggil berhenti.
Jadi benda ni tak boleh buat ketika junub, hukum dia haram dan berdosa. Misalnya seorang tu tidur di masjid, tiba-tiba berjunub ia. Wajib ke tak dia keluar dengan segera? Ya, wajib. Tetapi adakah wajib ia berlari? Enggak. Tidak wajib. Yang penting dia kena keluar dengan segera daripada masjid. Tak syarat berlari. Unggah tak syarat unggah. Boleh jalan. Standard pun tak apa. Dan barang yang haram atas orang yang haid dan nifas pula sebelah perkara. Ada kecil 4 perkara, ada junub 6 perkara, ada haid dan nifas sebelah perkara. Ada kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Ataupun hadas kecil, hadas besar, hadas terbesar. Haid dan nifas ni hadas terbesar. Kerana semakin banyak benda yang diharamkan untuk dia buat ketika dia ada haid dan nifas. Dan barang yang haram atas orang yang haid dan nifas, itu sebelah perkara. Sebelah perkara tak boleh buat, hukumnya haram dan berdosa. Bagi orang haid tu hukumnya haram. Pertama sembahyang. Sembahyang mutlak. Sembahyang tak boleh. Sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang gapo, hukum dia tidak boleh. Keduanya tawaf mutlakon, tawaf macam sana. Ketiga menyentuh Al-Quran, sentuh Al-Quran. Keempat menanggung akan dia akan Al-Quran. Kelima baca Al-Quran, tak boleh. Keenam masuk dalam masjid jika takut menitik darah. Masuk pun tak boleh dah. Apatah lagi berhenti dalam masjid. Masuk ataupun lalu dalam masjid. Bagi orang junub, tidak apa hukum dia. Lalu dalam masjid, hukum dia makruh sahaja. Manakala orang haid, lalu pun tak boleh juga. Jika takut darah haid tu bertitik. Manakala junub, dia tak titik. Junub ada titik tak? Kau orang junub kapan-kapan jalan titik tak ada. Maka kalau orang junub, boleh lalu. Cuma makruh sahaja. Manakala orang haid nak lalu boleh tak? Jika takut in khafat talwisahu. Jika takutlah perempuan itu akan mengotori masjid, maka hukum dia haram juga. Tapi kalau dia yakin dia pakai pampers lah ni, otik jatuh, otino, maka lalu atas masjid. Boleh ke tak? Makruh sahaja. Kalau dia yakin tak titik. Kalau dia yakin titik, tak boleh. Ataupun skor. Misalnya dia pergi maiding, tak tahulah kata. Dia haid hari ni, haid pula. Tiba-tiba nak pergi kat masjid misalnya. Nak lalu ke masjid, sudah lagu mana. Maka tak bawa pampers, dia pula. Tak boleh, bahaya dengan kaitu wala, tak boleh. Lalu tu ke, titik ke yang berjalan ni. Maka tak boleh, hukum ni haram. Ketujuh berhenti dalam masjid. Ni memang tak boleh lah. Lalu pun tak boleh dah jika takut mengotori. Kelapanya puasa mutlakon. Puasa. Orang junub boleh puasa. Lepas maya subuh tidur. Tidur tu mimpi. Jadi atromen gocoh dengan raksasa. Raksasa injek atromen masuk dalam air. Basah berjeruk kawan tu. Pas lagu mana? Puasa dia. Sah tak? Sah. Tak ada masalah apa. Pas lagu mana? Wajib mandi lah. Kalau nak semayang, nak gapo wajib mandi. Mana kalau orang haid, kalau mari haid dia, maka batal lah puasa dia. Kalau dia nak puasa juga, saya kuat. Saya malas, saya nak puasa. Saya nak puasa. Sikit lagi. 15 minit lagi nak buka puasa. Saya gitu ya. Darah tubik, tak boleh hukum dia. Kalau dia niat lagu tu, berdosa perbuatan dia sana. Kalau dia puasa saat ni boleh pahala, manakala puasa dalam keadaan keluar haid ni berdosa dah pula. Jadi maksiat tu. Kalau dia mati dalam melakukan maksiat. Nyerah dirinya bagi suaminya supaya mewati akan dia. Perempuan ni tak boleh serah. Dia tahu dah dia mari haid, tiba-tiba tu lelaki dia kata, nyau, nyau, buat gini. Maka dia tak boleh. Kena rayak, saya hate. I hate you.
Saya hik lah ni. Maka habis tak boleh setuh saya. Tak boleh. Kena pandai lah. Sebab tu sunat bagi perempuan. Ketika mari hik pakai baju warna merah. Sunat pakai baju yang menunjuk ke kita tengah hik. Contohnya baju tulisan. I am hik. Ataupun hik motor. Nampak? Ikutlah. Saya duduk tengah hik misalnya. Maka kena ayat lagu tu lah. Period misalnya. Saya duduk tengah hik. Supaya apa pakai baju khas ni? Supaya lelaki tidak mitok. Oh, dia pakai baju ni tahulah. Tak payah mitok-mitok. Tapi kalau dia pakai baju biasa, maka suami pula mitok. Mitok-mitok, oh ya, saya hik. Aduh, kecewa untuk lelaki. Ni kalau awal-awal lagi pakai baju, saya hik dah. Mangga penuh. Mangga di pinggir, mangga di tekuk. Tak boleh nak buka. Jelas ni hik ni. Kalau lagu ni. Ni orang tengah hik, pakai baju belah patah belakang. Penak tok lelaki lagu tu. Jadi masalah. Suami isteri jangan. Ukur dia berdosa. Setubuh ketika hik ni berdosa. Dosa saja. Ada riwayat hukum dia sunat sedekah 1 dinar. Sedekah 1 dinar. Kalau setubuh ketika mula-mula hik. Mula-mula hik mari. Darah tengah banyak. Mari setubuh kena bayar 1 dinar. 1 dinar lah ni 800 riyal lebih. Kos 900 riyal tak tahu. Taubat lillah tak buat. Sunat hukum dia dah. Dulu wajib. Tapi ayat ni dimansuhkan. Maka jadi sunat. Kalau setubuh di akhir hik dah. Habis dekat habis dah nak kering dah. Setubuh. Maka sunat bayar setengah dinar. 400 setengah. Ke-10nya. Apa dia? Bergurau. Bergurau. Tak setubuh. Bergurau. Gurau ni bukan kucing ni. Gurau dengan kucing. Dia orang jatuh. Dengan suami dia. Dia gurau dengan suami dia. Pada barang yang di antara pusat dengan lutut. Manakala dia gurau dengan tok lelaki dia. Tak apa di antara pusat dengan lutut. Duk main keliling tu. Duk main. Tak apa dia. Dia jangan bui. Pusat dengan lutut dia tu kepada suami dia. Dia tak apa. Tubuh tok lelaki dia. Manakala tok lelaki dia jangan benar kawasan ni ni kawasan ni go ni tak boleh nama kena bukuh molek jangan bui dia pergi dekat. Manakala dia untuk suami dia boleh seluruh tubuh suami dia tak apa. Dia tak dibenarkan. Katanya abang dia tak adil lah. Saya seremuk awak sikit ya tak boleh tak jadi kata. Tak boleh hukum dia. Gurau dah. Nak gurau saja tak boleh. Kalau setubuh lagi-lagi lah. Apa maksud bergurau? Main katok dengan patah. Dia bersedap-sedap sini maksud dia. Bersedap-sedap bermain di antara pusat dengan lutut. Tak boleh gurau. Kesebelahnya niat mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas besar sebelah tambah. Tak ada lagi dalam kitab lain sebut gini dah. Kitab lain 10 ya. Ni bahas sebelah. Sebelah apa dia? Niat nak mengangkat hadas besar. Dia tu mari hek. Hek putih dah tak? Dia pun pergi mandi. Saja aku mengangkat hadas besar. Boleh tak? Boleh tak hek tengah mari? Tak boleh. Maka apabila buat lagu tu bermain-main dengan ibadat. Kerana mandi wajib ini hukum dia ibadat wajib pahala. Tiba-tiba dia main-main pula. Hek tak berhenti lagi. Dia pun buat lolok pergi mandi. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Harai hukumnya berdosa. Bermula istinja. Istinja. Artinya menghilang akhir air najis. Kecing ataupun tahik daripada tempat keluarnya dengan air mutlak. Tu. Kalau kena najis, kena gapo di kawasan jalan depan, jalan keluar. Dia tu. Jalan depan, jalan belakang. Jalan belakang dengan jalan depan. Kita hilangkan najis di kawasan tu dipanggil istinja. Manakala kalau kita bersihkan najis di kawasan lain. Kena najis di tangan, di lutut, di kaki, kena paha, kena perut, kena bau. Kena najis di kosing, kena di mutu, kena di gapo. Maka kita basuh tu, kena di baju kau gapo. Hak tu dipanggil izalatun najasah.
menghilangkan najis, bak hilang najis. Manakala hilang najis di kawasan kubur dan lubur, tempat keluar dia, maka dipanggil istinja. Istilah dia khos. Kerana istinja ni dia ada hukum khos. Beza dengan basuh najis pak lain. Basuh najis dengan pak lain boleh tak pakai batu? Tak boleh. Tangan kita kena najis. Kita pun ambil batu. Zeruk. Boleh? Tak boleh. Tapi kalau kita kecing, kita basuh dengan batu. Boleh? Dia ada hukum lain-lain. Dengan air mutlak atau dengan 3 batu. Dan umpama batu. Daripada tiap-tiap yang suci. Lagi keras, lagi kesak. Tisu kau gapo benda yang nak serupa dengan batu. Kapek kau. Piyuh kau gapo dia api berat lah. Kain sebar kau boleh. Dan bukan daripada makanan. Jangan makanan. Bahan roti. Nama. Betaga tu tak boleh kau dia. Dan jikalau makanan jin sekalipun. Jumpa tulang mana-mana. Wak istinja. Batu tak ada. Jumpa tulang ayam. Nak buat seketul. Dia pun tak. Okay. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Bukan makanan manusia, makanan jin. Jin makan tulang? Tak. Apa dia makan tulang? Kuruh lah. Jin makan tulang apa? Jin makan daging. Tetapi, katanya ulama, jin makan ni orang Islam, apabila sudah dia makan, muka dia baca bismillah, maka tu hewak daging semula di dalam tulang tu. Maka jin akan makan daging tu. Yang ada pada tulang tu. Pas tak nampak. Daging di alerjing. Supaya kereta alerjing mana nampak sini. Kapal terbang. Kereta sodok dalam alerjing. Mana nampak. Aler bunyi tak nampak. Ada apa dia kereta. Ada Ferrari tak tahu. Tu jin. Makan ni orang kafir. Makan ni tak baca bismillah. Maka jadi tulang. Maka Tuhan buat isi juga. Dia buat isi. Tetapi untuk makannya orang kafir. Dan makannya binatang jin. Jin ada pergi binatang juga. Dia pergi juga. Dia pergi ayam. Dia pergi itik. Dia pergi labi. Dia pergi kapur. Ada juga yang pergi juga. Dan tiada daripada yang dihormati oleh syarak. Jangan benda yang dihormati. Seperti kayu dan rumput-rumput. Seperti sini, seperti contoh hak cukup syarat. Bukan seperti benda yang dihormati syarak tu. Misal seperti itu contoh bagi benda hak cukup syarat. Seperti kayu. Kita pergi kecing. Jalan hutan kita jumpa pohon kayu. Syuruk. Cukup 3 kali. Tak syarat 3 batang kayu. Ambil sebatang, panjang itu kira. Buat gitu. Bersih tu beres lah. Nulis pula. Nulis pula. Rumput. Boleh juga rumput. Rumput. Buat istinja. Boleh. Tapi jangan daun hok licin lah. Kalau daun licin tak sah. Ni daun keladi ke tak sah. Dia kena benda hok kesak sikit. Jangan benda tajam daun segar. Oh, kena hok tu lah. Siu bunyi. Bunyi. Ya toreh tu hilang separuh. Nampak? Jadi kohor pendek. Apa? Nya asuh. Jadi kohor pendek. Jadi apa? Nya bahan daun segar. Tajam kemain. Kalau sebelah belakang kena daun segar, memang tak duduk sepanjang momo. Jadi serah pedih lagu tu. Dan tanah ko. Tanah ko ni, tanah liat kerah. Tanah ko tu lah. Ko ni tanah liat ataupun debu. Tanah ko ni molek kena taruh rumah tanah ko ni. Tanah ko paling molek tanah ko putih, warna putih. Orang Kelantan panggil debu Brahma. Debu Brahma. Brahmana. Brahma ni maknanya orang India, orang Hindu debu tu dia buat tokong. Tokong dia. Maka dibuat dengan debu warna putih tu. Debu paling molek sekali. Kalau debu tu kita korek dalam tu, ya ada warna putih sikit. Jangan warna merah, warna putih. Warna
koko pun boleh juga. Tapi hok moleknya debu tu. Jadi kita tengok kalau kera. Kera kalau dia tu makan racun. Kera ni payah nak makan racun. Sebab dia tu heavy kelebihan, dia reti. Sekalipun dia tak ngaji doktor, tak ambil medik di Australia ke, di Jepun ke, di Rusia ke, dia boleh tahu. Makanan ni pokok ni beracun ke, tak beracun ke, dia tahu. Manakala jarang dia kena racun. Maka kadang-kadang dia kena racun juga tak tahu sebelah hak ni berat ni. Hak ni jenis tak sim ngaji ke guano ke gapo dia. Hak jenis tak tahulah, jenis malah tak tahu gapo dia. Pakai makan kosi gitu. Kena racun dia. Kalau dia kena racun, dia akan turun daripada pokok, dia akan cari. Dia biasa kera ni duduk kawasan hutan-hutan bakar. Hutan bakar ni kawasan tepi sungai ada pokok kayu bakar tu. Dia pergi, dia turun, ambil tanah kau. Seluk tu, dia ambil, dia buat gini. Teleh, kluk. Tak payah pergi hospital, tak payah. Kalau pergi hospital, pun tak layak dia. Tentu dah dia tak akan pergi hospital. Makan-makan hak tu hilang lalu racun. Sebab tu kita kalau tu makan racun, ambil seluk, bubuh dalam air, kacang-kacang minum. Tu. Kelebihan seluk tu. Kita ni unsur tanah ni dia ada juga kelebihan unsur tanah. Iaitu wajib ia tak kala berkehendak ia akan semaya. Wajib istinja ni kalau nak semaya. Kalau tak semaya, wajib kau tak basuh air? Wajib juga. Kerana apa? Kerana tak basuh air ni menyebabkan tubuh kita bergaul dengan najis lagu tu. Air, Allah air tak ada. Pakai bangun cacat lagu tu jalan, cak perak, berkobai, habis bau sopak setan bau. Nampak? Pas lagu mana lagi hidup lagu tu? Saya nak semaya tak? Semaya lagi. Sekalipun tak semaya, tapi awak telah melomorkan tubuh dengan najis, hukum dia haram. Tetapi kalau dia ayok, maknanya bersih molek lah. Tapi dia tak basuh lagi. Maknanya itu tubik molek lah. Maknanya najis dia tu tubik molek, yakni tu najis dia tubik molek. Lagu mana? Maknanya kalau macam orang berenang tu kan lipat belakang tu tubik cium. Dia tak ngecik air banyak. Maknanya dapat nombor 1 lah kalau tanim benar tu. Dapat nombor 1 dia. Maka bersih molek. Maka dia pun bangun, tak itulah. Maka hukum dia tak apa. Wajibnya takut melomor dengan najis. Dan umpama. Daripada tiap-tiap sesuatu yang terhenti sahnya atas suci. Seperti nak gapo dia ikutlah. Nak semaya, nak khutbah Jumaat. Suci badannya daripada najis atau pada tatkala takut berhambur najis. Tak si semaya, tapi berhambur najis. Berterabur najis, patah belakang najis. Lagu mana tak tahulah. Nyo tembok lagu mana. Meriah buluh dia, hacu. Berat habis hukumnya. Maka kalau lagu tu jadi kotor lah. Berkubar najis lagu tu. Maka haram. Sekalipun dia kata saya tak semaya lagi. Mungkin pukul 10 baru kan. Nak tunggu pukul 2. Maya Zuhur tu kan. Berkembur najis lagu tu. Kena basuh juga. Daripada tempatnya. Berhembur najis daripada tempat dia. Tempat dia dimaafkan. Tempat keluar tu memang ada najis lah. Hak tu dimaafkan. Manakala. Hak selain daripada tu nak berat patah belakang. Nak kau. Tak boleh. Atau takut berlomor ia dengan pakaian dan lainnya. Aku tak boleh. Kena basuh jugalah. Sekalipun tak semaya. Tapi kena basuh juga. Berkomoh habis dengan pakaian. Bau seluk lagu tu. Dan jika berkehendak ia akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya. Ia nak air ke nak batu manusia. Maka dengan air itu afdal dengan air lagi. Kerana air itu menghilangkan akal air najis dan bekas najis. Manakala tanah pula menghilangkan air. Ya. Tanah kau apa dia tu menghilangkan air. Tetapi kesan najis itu tetap ada. Bersalah batu. Batu ni iaitu menghilangkan air juga. Kesan dia bau lagi. Apa orang duduk semaya 10 remo bau pelik. Buat lalak senyap. Apa orang mau kita lah tak ni? Nampak? Dia tak royak kata air tak ada. Dia jumpa batu mana. Tak tahu tisu dia jumpa mana. Buat lalak senyap yang gitu. Maka kalau orang istinja. Kalau perikat lagu tu tak boleh naik atas masjid. Kerana menajihkan masjid. Dia jadi imam boleh ke tak? Boleh.
Kerana semaya dia tu sah. Kaedah dia apabila semaya tu sah, maka kita boleh buat dia jadi imam. Tetapi bermula yang lebih afdalnya istinja pada mula-mula dengan batu. Kemudian diperikut akan dia dengan air. Hak tu paling afdal. Bukit Amerika deh. Kita masuk bilik air, tengok ada tisu gulung. Dengan pala paik. Hak tu afdal. Bukan kata, oh, ni Cina ni. Patut basuh reyuk. Tak. Pakai tisu dulu. Lepas tu baru pakai. Hak tu afdalnya. Boleh pahala. Afdal ke mana? Ai aksaru sawab. Paling banyak pahala. Banding dengan nombor 1, pakai tanah, pakai batu, pakai nombor 1. Kedua, pakai saja. Ketiga, pakai batu saja. Keempatnya, pakai batu dulu. Pakai air dulu, baru pakai batu. Waktu tu ambil batu katuk atas kepala. Tak ada pedoh dah lah guna air. Tak payah pakai batu lah. Pakai batu dulu, baru pakai air. Bermula syarat sah istinja dengan umpama batu 8 perkara. Kita nak istinja pakai batu ataupun seumpama dengan batu. Pakai tisu, apa ada berapa perkara. Pertama, ada ia dengan 3 batu. 3 batu. Batu betul. Bukit hak kita. Hak tu tak boleh kira. Nama okey ambil cari sebutir batu. Mana 2 butir lagi? Mu tak boleh royak. Hak tu tak boleh bagi batu tu. Nama? Tak boleh. Hak tu tak boleh kira. Hak tu nama okey pakai kira. Hak tu jangan. Dia kena batu sungguh lah. Bukan kata wak lolok ni memang kena batu sungguh. Nama okey kata, apa dia cari sebutir? 2 lagi. Ada semacam. Sipes macam tu. Nama, bawa pergi karet. Pening. Tak boleh kira hak tu deh. Nama okey pakai wak naik gitu ya. Wak naik pakai sirup gitu ya. Tak kena. Tu tak boleh. Dia kena ambil batu lain. Baru sah. Sama ada batu ataupun sebiji batu tapi kita sapu 3 kali. Tempat yang berlain ni. Yang tempat sama. Jangan tunjuk gini. Jangan buat tangan. Ni yang buat contoh. Nama okey kata apa dia mau duk main ni. Dia mau mengaji sendiri. Ustaz tunjuk lagu ni. Penat lagu ni. Tu batu contohnya. Jika tiada suci ia, tak suci dengan 3 kali sapu ataupun 3 butir batu, ditambah atasnya. Tambah lagi 4 butir, 5 butir. 3 kali sapu tu nampak ada lagi. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 100 kali. Hacu batu-batu misalnya. Tak apa. Hingga suci. Suci ni beres lah. Tak ada. Dan sunat dikasar. Diganjil akan dia. Kasar ni maknanya ganjil. Maknanya kalau sunatnya sapu 3 kali. 5 kali. Paling kurang 3 kali. Kalau sekali bersih dah tak boleh. Wajib kena buat sampai 3 kali juga. Start bermula 3 kali. Ganjil apa? 5 kali. 7 kali. 9 kali. 11 kali. 13 kali. Sunat lah tu. Kedua, bahawa adalah segala batu itu suci. Jangan batu najis. Batu tu yang bekas kecing di kucing. Kita pun ambil buat. Tak boleh. Batu tu najis. Tak boleh buat. Tiada kering najis yang keluar. Yok, tunggu. Batu tak ada. Air tak ada. Bangun cacai unggal. Pergi cari tu gak. Daripada pagi. Sampai ke Zuhur. Pergi cari jumpa batu. Allah selamat. Nak itu kerah dah. Najis tu kerah tak boleh nak kesak dah. Nak kesak lagu mana kerah dah. Sama kerah dengan batu dah. Jadi tak boleh nak buat lagu mana. Tapi kalau najis tu kering tapi boleh kesak. Boleh lah maknanya kesak. Okey, tu boleh lagi. Ya jangan sampai kering yang tak boleh dikesak dah. Keempatnya, tiada berpindah najis daripada tempat dia. Tempat dia, najis. Kalau hak depan tu, biar ni. Kalau dia pindah dah, kecing. Tu, pindah. Yup, lipat belakang. Yup, pop atas ni. Maka hak kali kedua tu, pindah tu, tak boleh basuh pakai batu. Hak tu kena pakai air basuh tu. Hak bujur ni, boleh basuh dengan batu. Kalau punggung tu, dia berpindah sampai kepada papai punggung dah. Kita bangun kepik tu tak kira lagi. Kalau saya punggung kita ni ada 3 martabak. Bukan martabak 7 ya. Ni 3 martabak. Martabak punggung ni.
Hak bulat tu hak tu hak besar sekali. Hak tu pusat dia tu. Lepas tu hak tempat kita bangun kepik. Kau ada orang bangun tak kepik? Ada orang bangun, tak kepik langsung ada. Ada. Pasal tengok. Kambing tak apalah kambing. Pasal tengok kambing. Kambing ke ekor duk lagu ni. Nampak Allah, kotor sungguh. Kita kalau kita bangun, tengok tu hewak mulia ke manusia. Terkepik. Tak ada apa. Terkepik ada kawasan dia. Tak semua kepik kau gelulung belaka. Bangun tu gelulung habis. Tak ada pungut jamuk. Tak ada. Kepik lah ke tak. Jadi kawasan terkepik tu dimaafkan kalau ada kena najis ke apa dia. Boleh. Mana kalau tempat kita duduk ni. Orang tua panggil roti butuk ni. Roti ni, okey tak apa. Oh ni kalau tubik kawasan ni, maka tak dimaafkan dah. Tak boleh basuh dah pakai kain. Tak boleh basuh pakai tisu, tak boleh dah. Tiada mendatangi atasnya oleh najis lain. Dia duk eyok, tiba-tiba ada najis lain, darah kau apa dia, najis lain ngecik. Kena di najis dia lah. Lepas tu kena tak dimaafkan dah. Capung. Kalau peluh tak apa. Masuk eyok, panas ketok, peluh hujak. Maka peluh tu capur dengan najis ataupun air kecil ke apa dia, maka hak tu dimaafkan peluh, payah sikit. Peluh. Tiada melampaui najis akal sofhah. Sofhah ni duburnya, yakni tempat hak terkepik ketika kita bangun. Dan hasyafah zakarnya kepala topi kombek tu. Jadi kalau kecing kena jangan lebih. Kecing ngali. Lebih daripada topi kombek tak boleh. Kalau saya topi kombek misalnya mutar kau ni. Mutar kau ni. Ya tak gila, tak gila lebih pada. Okey boleh pakai tisu boleh. Selagi mana duk area topi tu. Ketujuhnya tiada mengenai dia akal air. Kecing-kecing eyok-eyok. Pasal air pun ngecik kena. Tak boleh lah pakai tisu. Kena basuh pakai air tu. Kedelapan bahawa dapat dicuci ia dengan batu. Kalau benda tak boleh nak cuci dah. Ikutlah sebab lagu mana kau apa dia. Batu tak ada kau apa dia. Maka terpaksa guna air. Maka jika napi satu syarat daripadanya, maka tentu ia nak basuh dengan air. Tentu dah pakai air. Pada menyatakan air najis dan kaifiat menghilang akan dia akan air najis. Saat ni basuh najis di alat kemaluan. Depan ataupun belakang. Hukum lain. Ya, hukum khas. Hak ni basuh najis di benda lain. Kena di pakaian, kena di tempat lain selain daripada kubur dan lubur. Bermula dobik najis. Dobik ni takrif dia lah. Orang tanya dobik ni kalau kita pekor kata gapo dia dobik dia. Gapo dia takrif dia. Takrif dia tu gapo dia. Takrif ni gapo dia? Makna dia, perincian dia, pengenalan dia. Najis itu iaitu engkau kata. Gapo dia dobik najis itu iaitu mu kata bermula sekalian binatang suci sekaliannya. Binatang ni semua suci. Jadi kalau kita jalan tepuh dengan kucing, tepuh dengan bewok, tepuh dengan rimau, tepuh dengan dinosaur, tepuh dengan labi. Ikutlah tepuh. Binatang tu bersih. Tak payah ambil air semaya, tak payah basuh tempat kena tu. Kecuali pada ketika hidupnya. Ingat binatang tu ketika hidup. Kalau sepak rimau mampu, tak boleh. Kaki kita basuh, sepak rimau mampu. Aduh, kena basuh. Kalau sepak rimau tengah tidur. Lepas tu, rimau tu bangun. Kawan nak tidur. Sepak. Maka kena basuh. Tak payah basuh sebab dia hidup lagi. Binatang lagi mana dia hidup, hukum dia bersih. Melainkan anjing dan babi. Sepak anjing dengan babi. Pondok duduk dalam hutan. Masa duduk selagi dulu. Pondok dalam hutan getah. Hutan bukit, alik atas nak bukit. Jalan daripada pondok nak pergi ke masjid. Tengah malam, subuh-subuh jalan dekat.
Munggo lalai-lalai tinggi sekat pinggai, kadang-kadang sekat lutut, sekat gapo. Jalan-jalan jerit anak babi. Duk tengah tidur. Betapik unggal lari siapa gerak. Muka-muka duk tidur keliling ramai-ramai jerit Allahu Rabbi. Kalau jerit lagu tu anjing babi kena kita basuh pula. Maka hak tu kena basuh. Tapi kalau saat ni rimah ke apa dia tak apa. Beza dengan anjing dengan babi. Kalau kering sama kering tak apa. Anjing babi pun kalau kering pun tak ada masalah apa. Kita nak pergi masjid, pakai jubah, pakai gapo, gabar-gabar. Naik motor. Kita pun tengok. Lalu tepi jalan tengok sepuar anak kambing, kita pun pergi jamu. Jamu dia pun paling. Ya Allah. Anjing rupanya. Tengok anjing, ya Allah. Kering sama kering. Tak apa. Bermula segala juzuk bangkai. Anggota bangkai. Yakni apa masuk bangkai? Binatang yang mati bukan dengan cara sembelih syarak. Kalau sembelih tak cukup syarak pun, tak sah hukum dia. Cukup syarat sembelih, baru tak jadi bangkai. Tak cukup syarat, maka jadi bangkai. Iaitu najis sekaliannya. Semua juzuk tubuh binatang. Tak, kalau kambing pun, kambing kalau sembelih mampu juga. Tepuh di kereta mampu juga. Beza apa dia dua ni? Hak sembelih, hal bersih. Kita jamuh, tak payah basuh. Manakala bangkai tepuh di kereta, kita jamuh, najis hukum dia. Melainkan bangkai manusia. Manusia mati tepuh di kereta. Ataupun manusia mati kena sembelih. Kena sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua itu hukum dia tidak najis, bersih belaka. Ikan mampu. Igak-igak bos dalam perahu. Wak kelik, ingat hidup lagi mampu dah. Ambo ingat nak sembelih ikan. Demo igak ikan. Sekali igak ikan selayar tu ada dekat sekapar tu ada dekat 5,000 ekor. Demo nak sembelih. Seteruk tangan demo. Ikan selayar pun nak sembelih. Penat. Maka ikan orang tak sembelih, dia pakai mampu dengan gitu. Maka jadi bangkai, tak jadi bangkai ikan. Dan belalai, igak-igak belalai mampu. Kelik nak cabut kepala dia pun. Nak sembelih ke apa dia, tak payah sembelih. Dan bermula juzuk yang bercerai daripada binatang hidup. Binatang hidup, cabut. Misalnya, orang curi. Nak pergi curi lembu. Apabila nak pergi curi lembu, tarik lembu tak urut. Allah berat kakak lembu ni. Gosok kali kata suduh hamba ni. Rugi ni kelik saja. Dia pun ambil pisau, tetok pohon. Cabut sebutir pohon lembu. Pikuh tu, ogak pikul sebelah. Lembu tu hidup lagi. Hanya cabut pohon sebutir, buat pergi jual. Sekurang-kurangnya, kalau tak boleh seekor lembu, boleh pohon pun tak apa dah. Pergi jual. Maka anggota yang bercerai daripada binatang yang hidup, seperti bangkai dia. Bangkai tak boleh. Tak boleh. Kalau ikan tak apa. Ikan ke? Ikan. Tengah hidup kita piup. Ambil. Boleh makan tak? Hukum dia boleh makan. Apa? Sebab kalau ikan, kalau mampu saja gitu, boleh makan, boleh makan. Maka kalau kita kerak ketika hidup pun, tapi zoling lah perbuatan lagu ni. Tapi boleh makan, boleh makan. Yang beza dengan ayah. Ayah kalau mampu lah ke mana? Bangkai tak boleh. Pak kalau kita kerak kaki dia saja, hukumnya bangkai. Pada hukum najisnya dan sucinya hukumnya, melainkan bulu binatang yang halal. Bulu binatang yang halal. Binatang halal ke apa? Ayam. Bulu ayam. Kita pun ambil bulu ayam, buat bulu ayam. Boleh? Ataupun bulu kambing. Tengah dia hidup, kita pun cukur bulu dia, buat baju ke apa dia. Boleh? Yang halal dimakan akan dia, maka itu suci. Sekalipun tengah dia hidup, kita ambil bulu dia, tak apa. Dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan. Iaitu dinamakan dia arak, iaitu najis. Setiap benda yang memabukkan, maka hukum dia arak dan arak tu najis. Apa beza apa dia mabuk? Mabuk ni ikutlah. Makan jadi ketok tu. Itu mabuk. Maka kalau dia cecair, hukum dia najis, hukum dia. Bermula darah itu, wallahu a'lam.
Ustaz, saya nak tanya dalam catat test sejarah. Tak banyak rela. Tak banyak rela. Tak banyak rela. Apa dia? Bentuk baju besi dalam kalangan orang Melayu. Padahal Melayu juga pergi berperang. Apakah yang mendorong hal ini berlaku? Adakah orang Melayu tu kebal? Mohon pencerahan Ustaz. Tak tahu, hamba tak pernah buat kajian lagi mengenai baju besi orang Melayu kita. Tapi kalau dia mau kata lagu tu, tak tahulah apa sebab dia nya. Kerana guna baju besi ni jarang pok kita guna baju besi. Sebab pok kita ni kan kebal saja. Kebal tai di kelewel pondok. Jadi pok kita ni banyak guna benda inisiatif lain. Di samping guna besi sebagai baju besi, kita pakai ilmu kebal. Maka di kawasan yang tak guna ilmu kebal, dia akan guna baju besi. Baju besi ni berat. Kalau ilmu kebal tak berat. Tak berat pokoknya. Tak ada masalah ke apa dia. Jadi pok kita ni set kebal saja. Kena tetok pedok tu. Lepas tu dia kata, oh Nabi Muhammad tak kebal. Dahlah kok ilmu kebal ni ada. Dah ada ilmu kebal. Apa syarat kena Nabi Muhammad royak belakangnya? Ilmu kebal ni dah ada, kita nak kata ke mana? Cekak tak mesti. Tu tengok ke orang duk tetok dengan parai, tak luk kau ke apa dia. Dia nak nipu lagu mana, tak tahu. Dia kata benda tu khayalan, benda tu tahayu ke apa, dia tu kebal tu. Kita nak kata ke mana? Jadi kebal ni benda wujud. Gapo dia kau dia guna, tetapi benda ilmu kebal ni ada. Macam-macam lah ilmu kebal ni. Ilmu kebal kulit kura. Ilmu kebal ni macam-macam. Baca ada. Bahasa jenis tanah dalam tubuh ada. Bahasa jenis telai ada. Masuk ke ayak pun boleh. Ataupun belah tubuh, masuk benda tu. Boleh macam-macam. Kadang-kadang kebal ni macam-macam. Ada kebal betul, memang tak luk. Ada tu yang bukan tak luk, payah sikit. Kalau tetok biasa-biasa ni tak luk. Yang payah nak luka. Kebal juga. Kebal kau ni macam-macam. Pas saya tak kebal, ikut demo. Masalah lah ni kebal tu benda ada. Jadi orang Melayu pakai baju Melayu selah nipis lalak-lalak gitu ya. Perang dengan orang Portugis pakai besi. Kena tikai, hak ni tak luk juga. Pening kepala. Orang Portugis kata, tak cannot bring. Nak boleh nak mikir, otak tak ada lah kata ke mana. Sebab tu orang kafir marah benar ilmu-ilmu lagu ni. Ilmu lagu ni membahayakan bagi kumpulan orang kafir. Maka dia pun pengaruh kepada pok kita supaya orang Melayu tak beramal dengan ilmu-ilmu lagu ni. Kurafat tahyu. Mari hok tolong mana orang Melayu juga. Larang orang Melayu untuk beramal dengan ilmu lagu ni. Benda tu syirik. Syirik ke apa dia? Pakai baju besi tak apa. Pakai ilmu kebal salah pula. Kalau saya dengan setan. Saya dengan setan kalau pakai baju besi saya dengan setan serupa ya. Dia bukan disalah di ilmu kebal tu. Jadi lagu tu dah. Saya nak tahu aurat rambut perempuan kena tutup sejak daripada balik sampai umur berapa? Siapa mati? Ada orang cakap siapa umur 70 tak tutup aurat pun tak dosa dah. Betul kau Ustaz? Dalam ayat Quran kata, apabila perempuan sampai kepada umur monopause. Bukan anak ikan paus. Monopause. Menepah nama. Monopause ni maknanya siapa peringkat umur, orang lelaki rolik kebiasaan tengok tak naik nafsu dah. Narak makcik ni sopa bersikar dah kita tengok. Bersikar, gerok, kelekak. Pun bersikar. Tengok sopa batal getah dah. Tak ada gapo dia. Maka dalam Al-Quran kata, boleh dia melepaskan hijab dia. Hijab ni apa dia? Ya boleh buka dah. Maknanya kalau orang tua agak boleh dah buka telekung. Maknanya pakai longgar-longgar ke apa dia. Bolehlah selok-selok tangan sikit ke apa dia. Bukan pecak baju. Pecak baju tak boleh juga. Maka halus-halus dia boleh buka dah. Maka ulama bahas dari sudut dia boleh buka. Kita tak boleh tengok. Dia sendiri boleh buka. Tak dosa kalau dia buka. Hak tengok tetap tak boleh.
Lagi sudut diri dia, boleh buka, kita tak boleh tengok. Lagu tu. Manakala orang perempuan, muda, buka pun tak boleh, tengok pun tak boleh. Ada kata lagu tu. Ustaz kenal kodok Ustaz Mustafa Kamal bin Hamzah. Ustaz mengaji sekali ko. Dia orang bisa, dia orang hebat. Boleh tak Ustaz cerita secara ringkas mengenai beliau? Ambanya secara peribadi tidak terlalu kenal dengan dia. Dia lebih beromo daripada hamba. Dia orang Terengganu. Dia mengaji di universiti. Dia mengaji di Madinah. Kau apa dia tak ingat lah. Dia pernah jadi Wahabi, dia kata dalam hidup dia. Dia ni mengajar suhu dah dan dia mengajar Wahabi. Tiba-tiba Allah Ta'ala hidayah kepada dia jadi ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Maturidi lah. Berarti Wahabi ni bukan Asy'ariyah Maturidi lah. Berarti kalau Wahabi tu Asy'ariyah dah, tak payah tukar lah. Benda tu lah dah. Berarti dia dulu Wahabi dia kata. Lepas tu dia pun kembali ahli sunnah. Maka dia pun pergi semula tempat hak dia mengajar. Surah-surah hak tempat dia mengajar. Dia pergi royak semula. Hak amba mengajar dulu salah. Gitu-gitu. Tu cara nak bertobat. Tu lagu tu baru jolo. Ni pakai tobat kau senyap. Gitu. Dia ngaji di Yaman. Dia ngaji di Yaman. Bawa keluarga dia. Panjang lebar amba tak tahulah mengenai diri dia tu. Ustaz boleh kau tak cerita Iskandar Zulkarnain pergi mengembara di Gunung Qaf? Allah, pelik-pelik soalan ni. Iskandar Zulkarnain mengembara di Gunung Qaf, hamba tak biasa dengar tu. Gunung Qaf, hamba tak tahu lagu mana. Hanya disebut di dalam cerita-cerita sahaja. Sama ada benda ini benda betul ataupun khayalan kau apa dia tu saya tidak tahu, tak boleh nak komen. Bagi orang yang pernah pergi ke Gunung Qaf, dia yakin lah kita. Tapi masalahnya kita tak biasa pergi, kita tak boleh nak royak, tak boleh nak komen. Nak kata betul kau salah kau apa dia tak tahu. Gunung Qaf ni wujud kau tidak. Iskandar Zulkarnain pergi Gunung Qaf ni hamba tak tahu ni. Tak boleh nak komen cerita. Ustaz ibu bapa punya jiran memang dah lama tak mesra dengan semua orang penduduk di situ. Ibu, bapa saya buat tambahan rumah. Secara tak sengaja termasuk sikit tanah jiran. Kami nak bayarlah bahagian tanah yang masuk tapi dia tak nak. Tapi sejak tu memang ada je yang jiran tu. Jiran bertambah tak puas hati dan sebar macam-macam fitnah di tempat kerja ibu. Tapi bila dia tambah buat rumah, dia guna terus batu yang kami naikkan tanpa maklum kepada kami apa-apa. Jadi sekarang apa patut kami buat, takut jangan terambil tanah orang. Jangan ambil tanah orang. Kalau dia tak benar, katok semula. Kerana kesalahan kita. Katok semula, mudah. Kalau lagu tu tengok, ni dia sambung tanah. Dia pakai dah di India ada, dia pun sambung. Kita pula seru hati, hamba bayar hak tanah ni, dia mau sambung-sambung gitu ya. Jadi tak puas hati tu banyak. Mudah katok bagi kita selalu. Jangan buat benda yang menyebab kita ada masalah dengan orang. Dah dia tak sebui, hak dia. Dia mau tak sebui. Kalau dia tak bui, patut kita marah ke dia pula. Dah hak dia. Mungkin dia nak buat gapo-gapo dalam tanah dia. Jadi jangan ambil tanah orang. Kalau dia tidak reda, masuk dengan aku dah kita. Salah ni, Tuhan marah ambil tanah orang. Tak boleh paksa orang. Saya nak bayar. Dia mau kira benda sikit. Kena tasawuf. Hamba nak bayar ni, hamba nak cara molek. Cara molek apa tanah orang? Tahu dah salah. Saya tersalah. Tersalah katuklah. Apa kita nak kerah juga? Benda sikit. Alik kita benda sikit. Alik orang kecek mengenai diri kita marah pula. Salah siapa dia. Katuk. Bukan katuk tu tu. Katuk rumah kita tambah tu lebih. Tu kena katuk dia biar sikit kau apa dia. Kadang-kadang soalannya bunyi sikit lah. Pergi tengok, no, sedepa yang ambil dia ni. Jadi jangan buat lagu tu, jangan buat masalah dengan orang. Masalah kalau kita buat molek dah orang nak kecek, bismillah. Tak salah halik kita. Masalah kalau kita buat kerana kita
tanggung risiko di dunia, akhirat kita kena juga. Bagaimana cara nak berubat mata menggunakan kayu kemuni hitam? Adakah minum saja sudah memadai? Terima kasih Ustaz atas ilmu dia. Hamba tak tahu, tak biasa berubat mata guna kayu kemuni hitam. Kemuni hitam ni biasa rendai air, kita buat minum. Untuk demam, untuk antibiotik, antibody. Buat gapo dia. Untuk hatu, untuk gapo kemuni hitam. Tu heavy kelebihan dia lah. Supaya doktor percaya kok obat dia tu lah. Panado ko, Duse ko, Kota ko. Jadi minuman ni minum saja. Lagu mana rawat mata, hamba tak berani. Lagu mana titik dalam mata kau jangan, hamba tak reti. Nama ke buta mata orang selok asroko. Jadi tak biasa dah. Dari sudut kemuni hitam kita buat ubat mata. Ya ubat mata muka lain pula. Ambil air imbu, air Zamzam kau apa dia titik dalam mata. Boleh kau Ustaz terangkan apakah hakikat solat? Hakikat solat ni maknanya kita semaya lah. Menyembah Tuhan. Tu. Selagi mana tak rasa menyembah Tuhan, tu bukan semaya. Semaya tu bukan hanya gerakkan qiyam, rokok, sujud. Tetapi kita duduk sembah Tuhan. Beza kita sebut saya duduk semaya dengan saya duduk sembah Tuhan. Lain tu. Lain tu perkataan tu. Duduk sembah Tuhan. Duduk semaya, kadang-kadang duduk semaya, Tuhan lupa. Tu hakikat solat. Macam-macam lah ulama bahas mengenai hakikat solat. Semaya hakikat, semaya syariat, semaya tarekat, semaya hakikat. Hakikat semaya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani begini. Hakikat dia macam-macam. Maka hakikat ni menurut perasaan yang Allah Ta'ala buka kepada seseorang tu. Apa yang ia faham mengenai maksud sembahyang. Maka mari hak ni kata lagu ni. Mari hak ni kata lagu ni. Loh gila munggah hak tu hewi ni macam-macam. Jangan kata hak ni maksud dia. Kalau hamba syarah lagu ni, tak kena ustaz syarah tu. Dia nak suruh biar supaya dengan dia belaka. Ilmu tu hebat bukan duk demo seorang saja. Jadi macam-macam ilmu. Sebab tu ilmu hakikat ni jangan duk kata so yang betul. Hak ni pun betul juga. Hak ni pun betul juga. Lagu tu. Nak tanya kalau yang bukan mahra tu ucap terima kasih. Wajib kodok kita jawab sama-sama. Ya. Cara kita beradab dengan orang apabila sebut terima kasih kita sama-sama. Jangan terima kasih sama-sama tu. Tak boleh lah. Sebut sama-sama tak apalah. Terima kasih. Ayat kasih diterima. Yesus terima kasih dia. Kita pun kasih diterima. Sama-sama ni tak ada kaitan dengan terima kasih. Yesus terima kasih dia. Kita ayat kasih diterima. Sama-sama. Apa dia tak tahu sama-sama. Terima kasih jawab dia sama-sama. Ada hubung kait tak? Sama-sama. Apa dia maknanya? Maknanya kalau terima kasih, maknanya saya kasih juga kat awak lah. Maknanya sama-sama lah. Same-same dia panggil. Ustaz nak tanya berkenaan puasa putih. Berbuka dengan nasi putih. Dan garai putih. Main-main lah. Apakah kelebihan? Caranya mohon pencerahan. Makan puasa benda putih ni, kelebihan dia, puasa lah. Pertama, dapat pahala puasa. Kedua, makan benda putih ni, yakni makan benda, ada kata puasa mutih ni, pakai benda putih saja. Ada kata puasa mutih ini, makan benda yang tidak ada benda bernyawa. Ada kata benda tidak berdarah. Berarti makan nasi putih saja. Ataupun makan nasi putih dengan garam. Ataupun makan nasi dengan sambal lado. Ataupun tak usah makan nasi langsung, makan pulut. Pulutnya dengan gula. Boleh. Yang penting jangan ada unsur benda berdarah, benda bernyawa. Kelebihan dia, tak makan benda yang bernyawa, benda berdarah. Kerana nyawa dan darah ini minat oleh jin. Bangsa jin dan bangsa binatang suka benda lagu tu. Maka apabila kita tak makan benda berdarah, tubuh kita ni ada dua unsur. Unsur binatang dengan unsur malaikat. Maka unsur binatang ni kuat dengan benda-benda berdarah. Gapo dia. Apabila kita makan benda berdarah, makan daging semacam, tubuh kita, binatang dia kuat. Rohani dia, roh dia, malaikat dia tak kuat. Sebab tu kita baca Quran, orang tak takut, hatu tak takut.
Bangun tahajud payah, nak khusyuk payah. Sebab apa? Binatang perangai, bahimiah kebinatangan kuat, malakiyah dia kurang. Maka apabila kita buat lagu tu, malaikat kita kuat. Sebab tak makan ni perangai malaikat. Unsur malaikat di tubuh kita semakin kuat, unsur binatang kau lemah. Maka kekuatan malaikat berbanding dengan kekuatan roh lebih kuat berbanding kekuatan jasad. Jasad kalau jalan tepuh dinding ping gebah. Roh boleh pergi ke mana? Jasad boleh unggar. 2 kilo saja unggar. Tak apa. Tapi roh laju lagi gerak ke. Sebab tu ada orang tu heavy kelebihan kerana menguatkan rohani. Dia panggil roh kita tu semakin kuat kalau buat lagu tu. Apakah perlu kita ambil sanad Al-Fatihah? Kalau tak ambil sanad tu sah qada solat kita. Kena belajar buat gapo-gapo. Semaya kau baca Quran biar jadi ibadat kena belajar. Tu maknanya ambil sanad. Pergi baca depan orang. Baca. Kita pergi kampung baca dengan tok guru Quran kampung. Boleh baca dah tu. Jangan koh-keh sudah lah. Koh-keh dulu. Selok. Koh-keh. Ada yoga. Berkali-berkali buat hok jong ngajar tu kali anak dia bawa kali. Kali. Koh-keh. Kof tu kof dah sebut. Koh. Kaf ni bukan kof. Kaf ni. Keh sebut dulu. Penat. Keh nak keh sebut. Keh nak keh sebut gak. Keh nak keh sebut. Keh nak keh sebut lah. Faham. Keh cek keh. Kau nak kau sebut lah. Kau sebut. Kau nak keh sebut. Nak tanya jika ada guru perempuan. Tapi kita berguru juga dengan guru lelaki. Adakah dibolehkan? Tidak boleh. Kalau ada dah guru wanita, wajib berguru dengan guru wanita. Guru laki-laki tak boleh. Kecuali tidak ada dah seperti dia. Boleh ngaji dengan cikgu tu, ustaz petina tu. Tahu baca. Karuk, kosi, kodan. Jadi kalau guru jatuh ni, baca dia tepat. Betul molek. Okey, boleh baca. Tapi kalau lebih kurang sama, okey mengaji dengan guru wanita. Sebab kalau nak ngaji Quran ni, orang kena tengok muka. Kena tengok mulut. Sebut gana. Sok gana. Zal gana. Zal gana. Jelek ko. Tubik air liu ko. Muka po hatu ko. Baca Quran ni, dia tak comel sikit muka sebab nak perhati. Lainlah kalau orang bisa, dia kejam mata. Tak apa dia bunyi suara. Tak bunyi ni. Salah awak baca ni. Okey, jelek lidah. Kita tak nampak, tak apa. Bunyi. Zal. Jadi. Sikit lagi. Nipis lagi. Tu. Jadi, kalau orang bahasa jenis lingo slow sikit, dia panggil sound trouble sikit. Bukan kata, apa dah? Tak dengar ni. Maka dia tinggal tak ada, dia kena tengok. Mulut dia. Jelek lagu tu. Kalau jelek lagu tu, bunyi zal kali. Apa. Jadi lagu tu lah. Sebab Quran ni kena tengok mulut. Sebab keluar huruf melalui mulut belakang. Tak ada melalui kok bawah dia. Ada bunyi kok bawah? Tak ada. Suara kok bawah membatalkan semaya. Kalau suara ke atas baru memsahkan semaya. Nama ke? Walatum. Tak ada bunyi mulut lagi. Tum dah bunyi. Okey, hatu tidak dikira tum itu. Kerana tidak keluar daripada jalan atas. Jadi kena tengoklah mulut. Gini. Gitulah. Jangan dok rajin nak belajar ngaji guru jatuh. Takut jadi muka lain. Banyak berlaku fitnah pada zaman sekarang. Jadi kerana apa berlaku fitnah? Kita pekoh. Orang untuk pekoh boleh jawab belakang. Tapi kita kena ada warak sikit. Orang tino kena belajar dengan orang tino. Orang jatuh kena belajar dengan orang jatuh. Sekalipun ada dah pekoh jawab lagu ni boleh. Tetapi biar ada warak sikit sebab zaman ni zaman fitnah. Nama kem ni kena ke ustaz dia. Kena ke anak murid dia. Dia duduk majlis. Buat gini. Macam-macam. Muncung lagi. Walap jatuh habis hubung gigi. Jatuh habis gigi palsu. Jadi tak boleh lah. Jadi kena ada sikap warak sikit. Sekalipun ada hujah gini-gini,
kita orang wanita kalau boleh belajar ke gapo dengan sama-sama wanita. Kalau lelaki biar sama-sama lelaki. Hak tu paling afdal. Kalau bak terpaksa, dok kata guano terpaksa, tapi boleh kata di Malaysia ni ramai guru wanita. Ramai hok baca area pun masya-Allah boleh pergi belajar. Belajar online ko, offline ko tak apa. Yang gelenya dengan ustaz Jatel tu takut jadi muka lain lah. Jadi muka lain. Wallahu a'lam. Petunjuk hati Hibat al-Mustafa kami mencari ilmu suci. Petunjuk hati Gatot ilahi pagi dan petang tidak pernah sunyi. Mengaji berbakti untuk umat sejati. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi. Ahli sunnah wal jamaah jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci.